Assalamualaikum dan salam sejahtera, bertemu kembali dalam MG Flash 3 April bersama saya Nur Ayuni Johari. Berita utama, kes COVID-19 meningkat kembali dengan 1,638 kes positif baru dilaporkan hari ini, manakala kes sembuh adalah sebanyak 1,449. Ini menjadikan kes aktif dengan kebolehjangkitan kembali meningkat kepada 14,432. Kementerian Kesihatan Malaysia memaklumkan terdapat 167 kes di unit rawatan rapi ICU di mana 81 daripadanya memerlukan alat bantuan pernafasan. Sebanyak 3 kes kematian baru dilaporkan hari ini. Perak mencatatkan kes harian tertinggi hari ini dengan 494 kes, diikuti Selangor 352 dan Sarawak 290. Agenda kesetiaan dalam konteks UMNO wajib dipertahankan dan tidak boleh tersasar agar agenda perjuangan agama, bangsa dan negara dapat diteruskan. Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi berkata, walaupun bentuk acuan parti itu berbeza, namun ramuan kesetiaan itu tidak boleh bercampur baur dengan membawa masuk gerakan subversif. Sehubungan itu, UMNO harus berpegang teguh pada kesetiaan mutlak terhadap agenda perjuangan yang dipamerkan dalam Perhimpunan Agung UMNO 2020 yang lalu. Beliau juga meminta agar ahlinya mempelajari erti sebuah kesetiaan yang membawa kepada kejujuran, ketulusan dan kepercayaan. Datuk Seri Zahid berkata demikian susulan ramai yang membangkitkan isu kesetiaan namun tidak memahami erti kesetiaan yang sebenar. Menerusi kenyataan di laman Facebooknya, definisi kesetiaan membawa banyak maksud dan ia amat penting dalam konteks hubungan pasangan agama maupun negara. Namun pada prinsipnya, kesetiaan adalah keteguhan hati, iaitu menyimpan di dalam hati dan berjanji tidak mengkhianati. Seterusnya, buang sisa pemprosesan ayam ke dalam sistem pembentungan sebuah kilang di Taman Industri di Klang telah diserbu Jumaat lalu. Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN memaklumkan sisa tersebut telah masuk ke dalam loji rawatan kumbahan air awam yang boleh memberi kesan pada sistem rawatan kumbahan dan alam sekitar. Operasi tersebut dijalankan hasil aduan pihak Indah Water Konsortium Senyap Berhad IWK unit Klang kerana terdapat kemasukan influen terlarang dalam lubang kumbahan milik mereka. Hasil siasatan mendapati kilang proses ayam itu telah melepaskan sisa terlarang iaitu bulu ayam ke dalam saluran pembentungan dan seterusnya masuk ke loji rawatan kumbahan awam hingga menyebabkan tersumbat. Sehubungan itu, premis tersebut telah disita oleh Majlis Perbandaran Klang MPK ketika serbuan dilakukan. Jelas PAN, operasi penguatkuasaan ini dilakukan bagi memberi isyarat bahawa tindakan tegas tanpa kompromi akan diambil. Perbuatan melepaskan atau membuang sebarang influen terlarang ke dalam sistem pembentungan awam boleh disiasat di bawah Seksyen 61-1 Akta Industri Perkhidmatan Air 2006, Akta 655. Jika disabit kesalahan, boleh didenda tidak melebihi RM100,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Mengundang padah apabila seorang penuntut universiti tempatan bertindak merakam video kononnya dia diserang anggota Polis Bantuan Wanita di pintu masuk universiti. Timbalan Ketua Polis Daerah Gombak Superintendent Zainal Muhammad berkata, pihaknya menerima laporan daripada pengadu iaitu anggota Polis Bantuan Wanita selepas dia melihat rakaman videonya di kumpulan sembang Telegram. Dalam video berdurasi 1 minit 36 saat itu, suspek mendakwa pengadu menyerangnya di pintu masuk universiti pada jam 2 petang 31 Mac lalu ketika mahu memasuki kawasan universiti dengan alasan dijemput berjumpa rektor. Bagaimanapun, pengadu menafikan kejadian itu dan memberitahu situasi sebenar bahawa suspek meminjam telefon bimbitnya dan bercakap lama. Zainal berkata pengadu meminjamkan telefon bimbitnya kepada suspek kerana ingin membuat semakan sama ada pihak universiti ada menjemput mana-mana pihak untuk bertemu dengan rektor. Kemudian pengadu dimaklumkan pihak universiti tidak menjemput mana-mana pihak berjumpa dengan rektor dan memaklumkan kepada suspek, namun suspek tidak berpuas hati. Pengadu mendakwa semasa dia sedang berusaha mengambil telefon bimbitnya daripada suspek, lelaki itu membuat rakaman video kejadian berkenaan. Pengadu dan anggota sedang bertugas tidak membuat sebarang tangkapan terhadap suspek. Ia susulan pihak pengurusan universiti telah memberi arahan agar tidak menyentuh mana-mana pelajar di dalam kawasan universiti.
Bertindak atas maklumat, pihak polis telah menahan suspek berusia 22 tahun di pekarangan Dewan Auditorium di universiti itu pada jam 4.40 petang semalam. Malah merampas telefon bimbit milik suspek yang dipercayai digunakan untuk merakam video semasa kejadian. Hasil siasatan mendapati suspek adalah penuntut tahun 3 di Universiti Terbabit dan suspek bertindak merakam video kerana bimbang tiada orang akan percaya bahawa pengadu menyerangnya. Suspek telah dibawa ke Mahkamah Magistrate Selayang dan direman selama 4 hari bermula hari ini hingga 6 April. Kes disiasat mengikut Seksyen 186 Kanun Kesesaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Laporan tadi mengakhiri MG Flash hari ini. Terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari masa ke semasa hanya di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.